Baik muslimin yang dirahmati Allah, selak kedua ni begini. Ini saya rasa amat penting untuk kita kongsikan bersama. Iaitu, dalam 2 minggu ini, muslimin yang dirahmati Allah, isu berkaitan dengan hina agama ni, kita kena sebut jugalah. Kita kena sebut. Isu yang pertama, seorang wanita muda, sudah berumah tangga, sudah ada anak, dalam satu pentas komedi dan kelab komedi, yang pentas itu menyediakan platform siapa-siapa yang nak tunjuk bakat untuk buat lawak ni, diberikan ruang. Maka termasuklah wanita tadi, muslimin sekalian, bila mai tanggiliak dia buat pertunjukan, dia kata, saya ni muslimah dan saya ni telah hafal Quran 15 juzuk. Kita dengar tuan dan kita rasa rendah dia, saya ni Allah malunya kepi atas kepala, qulhu pun tak ingat. Rasa rendah diri dan sebab dia 15 juzuk. Tiba-tiba tu lepas dia kata saya telah hafal Quran 15 juzuk, dia letak mikrofon, dia buang tudung, dogoi kepala dia. Kemudian dia buang baju atas pula, tinggal tuan bra sahaja. Kemudian londah pula kain labuh dia, tinggal tuan skirt pendek. Kita kata, ustaz, Allah terak tu biasa, hak pakai spena saja, apa dah? Kita kata, bukan isu tu, tang aurat tu sepasal. Hak pakai teruk pada dia pun ada lagi. Kita pun tahu. Tapi dalam konteks kes perempuan tadi itu, dia bermaksud lain. Sebelum dia pergi londah pakaian dia tu, apa yang sebut ialah saya ni muslimah dan saya hafal Quran 15 juzuk. Kemudian dia londah pakaian dia, bukan aurat. Tentuan cara kita orang kampung ni lah. Kau tengok cara lakonan lawak dia tu dan tak lawak mana juga. Tentuan. Jadi agak-agak tentuan fikir apa? Saya ulang lah. Dia kata, saya ni muslimah. Saya hafal Quran 15 juzuk. Kemudian londah pakaian dia. Dia buang tudung, nampak rambut. Dia buang baju, nampak bra saja. Kemudian dia buang kain labuh, tuan-tuan, tinggal skirt. Apa kaitan dia pergi londah tu dengan hafal Quran 15 juzuk? Saya ni muslimah. Apa pasal? Ini namanya memperolok agama. Tak ada kaitan Quran dengan saya bukan aurat. Walhal Quran suruh aurat. Betul tak? Jadi walaupun muslimah, ada peraturannya, aurat kan tutup, tapi dia buka. Sebab apa? Ini kehendak saya. Tuan-tuan, saya nak katakan bahawa cara berlaku kes itu ataupun lakonan itu tak lebih kepada tuan menghina agama kita. Kalau bab pakai teruk, bukan dia seorang hak teruk lagi pun ada. Tapi tak dikatakan hina agama walaupun tak ikut hukum agama. Tuan-tuan, ini yang memperolok-olokkan agama. Lepas tu banyak kena kecam. Tu saya kata zaman media sosial, dan tak apa sekat benda-benda baik orang kongsi. Benar hal lagu ni orang kongsi, lain tuan lagi cepat. Dan akhir dapat kecaman yang macam-macam, berlaku tuan tindakan dan sebagainya, kena tangkap. Dan kemarin dulu kena denda 40,000. 40,000 di mahkamah sivil. Tuan-tuan. Kerana boleh mengganggu ketenteraman awam dan sebagainya. 40,000 kita banyaknya, mungkin banyak. Tapi nisbah dengan tuan perbuatan yang menghina agama itu menyebabkan tindakan dia menyebabkan ada orang yang terikut. Tuan-tuan perasan tak? Benda yang baik ni ada orang ikut. Tapi benda yang tak baik lagi mudah orang ikut. Tuan-tuan, jadi akhirnya dendanya sebanyak RM40,000. Banyak juga. Banyak tuan-tuan, banyak. Itu pengajaran. Cuma yang saya nak sebut tuan-tuan, saya rasa lah ini sebutan saya lah. Dalam keadaan dia disaman kerana menghina agama.
RM40,000, tiba-tiba ada pula badan NGO. Yang tuan-tuan buat collection untuk tolong bayar saman tersebut. Kita mungkin baca tajuk nampak biasa, ustaz baguslah nak tolong orang susah. Dalam kesusahan. Dia kena saman salah dia. Kita nak ringankan beban dia. Nampak cantik. Tapi di sebalik tuan-tuan bantuan itu, kita takut ada benda yang lebih bahaya lagi. Jarum halus. Iaitu sepertinya mereka suka dan reda dengan tindakan dia. Awak disaman kerana buat benda ni sebagai hak asasi, tapi awak saman kerana dianggap hina agama. Saman awak tu kerana awak dianggap hina agama. Tak apa, kami tolong support bayar saman awak. Adakah dengan bantuan bayar duit itu berarti kita suka dengan perbuatan dia? Ataupun kerana kesian dekat diri dia atas saman tersebut? Dua jawapan. Kalau sekiranya ada sekulumit rasa kesian kat dia, kita akan tolong dia sebab dia apa? Dia dah disaman atas kesalahan hina agama. Kita kena tolong dia sebab dia geng kita. Contoh, perbuatan seperti apa yang kita nak perjuangkan, hak kebesaran bersuara. Jadi takut dengan sumbangan tersebut bermaksud reda dengan maksiat dia. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Reda dengan maksiat jadi maksiat. Reda dengan dosa. Dia tak buat tapi dia suka. Dosa, tuan-tuan. Dia tak buat maksiat tapi dia suka, dia reda, dia rasa okey. Maka dia juga dianggap berbuat maksiat. Itu yang kita rasa benda yang patut kita tangani jugalah. Supaya jangan kita campak diri kita dalam satu keadaan seperti kita nampak macam support benda orang yang kompom hina agama. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang hadis saya sebut pada sudut yang pertama lah. Kalau sudut yang kedua, kerana dia memang dia salah. Tapi dia kena bayar denda. Nak bayar denda tak ada duit. Kita kata atas sifat dia tu tak ada duit. Nak bayar denda tadi. Bukan kerana kita suka pada kesalahan dia. Contoh, macam mak ayah dia, pak ayah tuan lebih kurang. Mak ayah dia, adik beradik dia. Rasa beban juga. Adik kami ni, anak kami sebab apa? 40,000 nak cari tang mana? Contoh, bukan kerana suka atas perbuatan dia, tapi atas tuan-tuan, simpati atas denda atas diri dia. Maka dia bayar atas sebab itu, tuan-tuan, dia terkeluar daripada makna reda atas kekufuran tadi. Ataupun terkeluar daripada makna reda atas maksiat tersebut. Niat tu penting. Hang nak tolong dia atas alasan apa? Atas niat apa agak-agak? Kerana suka perbuatan dia ke kerana kesian nak tolong dia dalam keadaan terdesak ni, nak bayar saman 40,000. Contoh, kena dia ambil kira. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya cuba bagi kes contoh lah. Kalau kes bunuh, tuan-tuan, pampasan nak kena bayar ada mangsa, 100 keluarga mangsa ada 100 ekor unta. Siapa kena bayar? Keluarga pembunuh tu. Adakah dengan mereka bayar dia anggap mereka reda dengan pembunuhannya? Tak. Cuma atas nama tuan, menanggung beban atas meringankan saman ataupun pampasan yang dikenakan atas pembunuh tersebut. Bila mak pak atau pak yang bayar pampasan tersebut, bukan mana pak reda dengan dia bunuh orang, cuma atas nama tuan-tuan meringan beban anak dia sahaja. Boleh faham maksud saya no? Boleh faham kau no? Baik, kes yang kedua, tuan-tuan, ini paling hangat dalam minggu lepas dan masih terasa sampai hari ini. Seorang lelaki, tuan-tuan sekalian, telah didakwa menghina Islam dengan keadaan yang lebih kritikal. Dia buat live, tuan-tuan, dia bercakap, dia marah kat satu kumpulan NGO ni. Dia sebut jelas semboyan, dia sebut semboyan. NGO semboyan ni kita pun tahu kot nak cerita Yusuf Azmi kalau kenal lah. Yusuf Azmi dulu dengan PPIM kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia buka NGO dia namanya Semboyan. Jadi hak kawan lelaki dia sebut tu lah dalam Semboyan ni, dia kata hampa ni, dia sebutlah geng babi lebih kurang macam tu. Orang dia kata Nabi Muhammad tu ialah Nabi kambing dan babi.
Tuan dengar kan? Kemudian Allah tu Tuhan babi, dia kata lagu tu. Itu kata-kata yang teramat kritikal. Kalau Zahir cakap lagu tu, kompom murtad lala tu. Tanpa gaduh cakap banyak. Kalau betul itu gambar dia, betul itu suara dia, betul itulah orang yang bercakap. Tuan-tuan, kompom murtad lala tu. Tanpa bicara. Tetapi Islam ni taklah semudah itu. Kena cek juga. Dia ni masa dia kata dia gila ke, waras ke. Kena cek jugalah tuan. Yang mana tahu duk kata dia ni murtad-murtad, tiba bicara, dia pula sihir tanya rambutan. Nak kata apa? Itu hakim kata saya murtad kan? Contoh. Awaknya, tengok ustaz ni yang tampak tu surat apa tu? Oi, sihir tanya rambutan. Gila apa-apanya. Panjang cerita tuan. Apa itu bukan kerja kita, itu kerja mahkamah. Bukan kerja kita. Tapi saya nak habang teman sekalian, kenyataan lelaki tadi memang parah. Memang parah. Bila dia kata Nabi tu kambing babi, Allah pun dia babi. Habis meta lah. Habis meta. Tuan-tuan. Baik. Jadi telah pun tuan berlakunya bila sebut kalau berani jumpa saya bunuh terus. Tuan, saya ni berani mati, dia kata. Tak ada syak pak tu sampai. Tengok-tengok gambar tu berdarah dah dari hidung ni. Nak habang kata. Sampai macam-macam tu nak habang kata nak ikut emosi ni, panjang cerita. Dan akhirnya polis tangkap wapi dan lokap lah. Akhirnya tahriman 4 hari. Akan dibicarakan sehari 2 lagi lah. Atas tuduhan menghina agama. Saya nak beritahu, pertama, dengan 2 kes ini dalam tempoh 2 minggu. Dan hari ni ada baru pula ni kan. Hari ni ada 1 kes baru pula, hina agama. Oleh orang Islam juga. Tuan-tuan, kita melihat bahawa keadaan kita ni agak parah dan makin jauh dan kepahaman kita terhadap agama kita sendiri. Mungkin kita kata kita tak apa kot sebab kita rajin main masjid. Alhamdulillah. Mungkin tak apa kot kami ni sebab apa? Duduk mengaji sedia. Kuliah maghrib. Bodoh main lena tak kira lah. Ustaz yang tak lena ni, kalau lena juga payah. Kan? Saya pun mengantuk juga pergi gagah tahan mata lah. Ngantuk ni. Ngantuk. Letih juga pergi tahan mata. Takut baca pergi kot lain. Tak apalah saya nak abang kata, okeylah ustaz sebab kami ni duk pergi mengaji juga, tahan kira tahu sepatah dua agama. Alhamdulillah. Tapi saya nak beritahu, tuan-tuan, ramai lagi luar sana, tuan, maaf sebut. Tak tahu tentang perkara agama. Itu fitnah atas agama kita. Maka porak-poranda itu dalam perkara agama bukan hanya pada fiqh sahaja, tapi tuan melibatkan perkara akidah. Dengan apa yang berlaku tuan, 2 kes tersebut dalam masa 2 minggu ni, kata Allahu Akbar. Bukan angka yang sedikit. Tuan, banyak sebenarnya orang yang masih, maaf sebut buta agamanya sendiri. Dia tak faham hakikat sebenar tuan, akidah itu dan sebagainya. Yang kedua, apa yang berlaku atas lelaki tersebut, tuan, dia berdarah mukanya sebagai bermakna adalah juga tuan sedikit pergaduhan. Pergaduhan kecil. Cuma saya tanya tuan, banyak tempat juga. Kalau tuan ada tempat, tuan nak buat apa? Saya buat soalan, lontaran soalan. Tuan ada tempat, kawan tu lah, jumpa dengan kawan, tuan nak buat apa? Hak semangat tu ustaz, kalau saya renyuk, kalau saya rimbuk, habis, confirm. Tuan, ni pun satu masalah, kejahilan kita juga. Saya kata lagu tu, mungkin ada yang marah kat saya, ustaz, tak boleh ni orang hina agama. Betul. Saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Bahkan kalau dengan kenyataan lelaki sebut, kalau kita murtad, halal darah. Betul juga. Halal darah bermaksud boleh dihukum mati. Betul. Tetapi hukuman itu bukan diletakkan oleh individu. Bukan oleh orang awam. Atas pihak berwajib. Saya sebut tuan, kaedah yang Nabi sebut, jika dibiarkan orang itu mendakwa bahawa kawan ni bunuh ayah dia, maka dia bunuh kawan tu. Kawan tu pula kata kawan yang bunuh ayah dia, maka dia bunuh kawan tu. Sebagai qisas, porak-poranda dunia. Sebab apa? Masing-masing individu bertindak secara sendiri.
Tuan tak pakai dah kerajaan, tak pakai dah mahkamah. Akhirnya tuan porak-poranda. Hang mesti kerat tangan dia. Dia curi motor saya. Contoh. Lepas sembelih dia. Ha? Dia bunuh isteri saya. Panjang cerita tu. Tak kesudahan. Porak-poranda. Jadi ada orang tuan dengan tindakan yang berlaku tu, pada orang marah kan marah. Dia kata nasihatlah kalau boleh benda ni serah pada pihak polis. Kita tak perlu buat tindakan awal. Kita pergi bergaduh, pergi orang rimbuk buat sampai berdarah tu, itulah hukuman awal. Atas kesalahan dia. Hukuman tu sekali sahaja. Tapi kalau kita orang-orang pergi balon dulu, anda sampai dermin, nanti pergi mahkamah secara pula kena hukuman kedua pula. Oi, dia buat salah sekali, nanti hukuman sampai 2-3 kali. Hak mahkamah sekali, hak orang ramai sekali. Nampak tak ni? Tuan, jadi itu dipanggil mendahului. Jadi dengan sebab nasihat macam tu, ada orang marah pula. Ustaz Azhar terus kata, dia sebutlah. UAI kata, kalau orang yang murtad ni boleh dibunuh. Tiba-tiba ada komen kata nak pukul tak boleh, apa cerita? Dia baca tak habis. Dengar ceramah ustaz pun tak habis. Memang hukuman murtad ni hukum mati. Itu ketetapan agama. Orang murtad hukumannya mati. Betul tuan-tuan. Itu hukum yang permanent, tetap, mandatori. Tetapi yang jalankan hukuman itu ialah pihak kerajaan. Pihak berwajib. Yang diturunkan kuasa pada mahkamah. Tok hakim buat keputusan. Bukan individu. Faham lagi tak? Nah, itu maksudnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila saya tanya soalan tadi, kalau tuan-tuan tempat jumpa kawan tu, tuan-tuan buat apa tuan? Ada kata, kalau ustaz saya, dia buat lagu tu. Dia kemas lagi. Saya duk cerita aku nak pergi pedor dia, rupanya aku kemas lagi. Kita duk ceritakan cara tak boleh, cara individu ni kena beri kerajaan bertindak buat hukuman. Kokok dia faham, tanya pula, lagu mana? Oh, kalau saya tak boleh ustaz. Saya remuk lagi. Oh, tak faham juga. Dukkan semangat dia tuan. Panjang cerita lah. Jadi gini, tuan-tuan mungkin, saya sebut tuan mungkin rasa, biar betul ustaz. Dia tu dah murtad tu, betul? Betul. Tapi biar pihak berwajib buat urusan itu. Habis semangat sangat, kita atas nama tuan, nak tahu keadaan sebenar, marah dia, kita pergi jumpa dia, bagi nasihat. Betul ke hang kata? Hang kata dengan maksud apa? Ni nasihat, tak boleh kata lagu tu. Hang kena bertobat segera, mengucap balik. Contoh. Dah mengaku hang buat. Tak boleh biar sebab takut orang lain ikut pula. Jom pergi balai polis. Telefon polis main. Itu kita hangkal. Pegang takut dia lari. Okeylah lagu tuan-tuan. Supaya apa? Untuk sebagai pengajaran pada orang ramai. Itu yang kedua. Tentang kes tuan-tuan. Lelaki yang tersebut. Tuan-tuan, jadi kita rasa dengan apa yang berlaku ni, Allahu Akbar. Bahawasanya kita masih perlu tuan perbanyakkan. Menyampaikan dakwah ataupun risalah Islam kita ni supaya semua orang pakai tahu. Kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan pasangan kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik. Itu